Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la alana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam pengajian kita Idamah Menuntut dalam bab puasa. Kita sambung bab puasa baru ni punya, bulan lepas punya, iaitu kita masuk rampaian hari tu, kerana sangkanya itu last lah, itu kali terakhir. Maka saya pilih rampaian lah yang muka surat 73 Rumi tu, Jawi 141 tu. Tengok-tengok ada satu lagi rupanya. Bukan satu je, satu-satunya satu-satunya kuliah bulan 4 sebelum Ramadan. Maka kita kena undur lah balik kena undur lah sikit. Undur tu maksudnya undur sikit lah, pembatal puasa. Maknanya bulan lepas rampaian muka surat 73 berkaitan dengan puasa lah kan. Bulan ni undur balik muka surat 72. Dia jadi terbalik gitu. Sepatutnya bulan lepas 72, bulan ni 73. Tak sangka pula ada satu lagi, ada sekali lagi. Jadi kita masuk pembatal puasa. Sebagai pengulangan aja ni, kita semua dah tahu dah berpuluh kali dah puasa. Cuma sebagai pengulangan, takut-takut ada yang tertinggal, takut-takut ada yang tak tahu satu dua perkara. Boleh tahu, ataupun memang dah tahu, sebagai pengulangan bagus juga. Sebaik-baik pengulangan adalah mengulangi ilmu. Sebaik-baik zikir adalah mengulangi ilmu. Sedangkan nak zikir macam-macam, boleh baca Quran, berzikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, semua boleh, semua namanya zikir. Tapi seafdal zikir, seafdal zikir bukan baca Quran bukan. Seafdal zikir adalah mengulangi ilmu yang dah tahu, ulang balik. Itu seafdal. Lepas tu barulah baca Quran, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang lain-lain, selawat yang lain-lain. Jadi seafdal, setinggi-tinggi zikir adalah ulang. Sebab zikir ni kan ingat, ulang, ingat. Ulang apa? Ulang berkaitan dengan ilmu yang dah tahu. Yang dah tahu baru nama zikir. Kalau tak tahu, baru tahu, tu fardu ain, tak tahu berdosa. Itu bukan zikir, itu fardu, tu wajib. Zikir ni sunat. Jadi seafdal zikir adalah mengulangi ilmu yang dah tahu. Lebih-lebih lagi kalau tak tahu, itu memang bukan afdal lah tu, itu dah wajib ngaji. Baik, pembatal puasa. Bahasa dululah perkara yang ke-66. Masuk pembatal puasa ni, perkara yang boleh membatalkan puasa. Dengan sebab berlakunya perkara itu, maka batallah puasa. Itu pembatal puasa. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala, kata pengarang, orang yang berpuasa boleh batal puasanya dengan sebab 10 perkara. Nak batal-batal dengan 10 perkara secara umum. Kalau detail kan lebih. Cuma secara umumnya ada 10 perkara yang menyebabkan batal puasa. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Kalau batal lah, buat 10 perkara ni.
Yang pertama, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga dengan sengaja, sekalipun sedikit. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, memasukkan sesuatu benda. Benda yang dimasukkan sini bahasa lama. Bahasa sekarang ni memasukkan pepejal ataupun cecair. Orang dulu panggil benda lah. Habis cecair pun panggil benda jugalah secara umumnya. Jadi benda tu termasuk sama ada dia cecair ataupun dia pepejal. Masuk ke dalam rongga dengan sengaja, sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Kalau masuk gas tak apa. Gas maksudnya oksigen masuk. Tak ada masalah, tak batal. Tapi kalau masuk tu pepejal, jenis pepejal ataupun jenis cecair, cecair jenis air, cecair jenis minyak, susu, air tebu, itu cecair. Ataupun air apa? Air pipe, air hujan, air, tak kisahlah. Ataupun benda yang pepejal, yang boleh pegang, yang keras, pepejal, masuk mana-mana rongga, dengan maksud rongga yang terbuka, dalam rongga tu masuk rongga yang terbuka, maka batal lah. Maksudnya pula daripada zahir kepada batin. Masuk tu zahir, mula zahir, pop masuk batin, baru nama masuk. Kalau selagi tak sampai ke batin, dia tak nama masuk. Masuk ni maksudnya daripada zahir ke batin. Jadi tak disyaratkan masuk tu kenyang. Tak syarat. Janji masuk je, batal. Masuk sesuatu ke dalam rongga, batal. Tak syarat, tak kenyang pun. Tak syarat. Kenyang ke tak kenyang, masuk je batal. Masuk je batal. Jadi salahlah orang kata koreklah hidung tu, koreklah telinga, korek dengan tangan lah, koreklah. Tak batal puasa, bukannya kenyang pun. Betul tapi salah. Betul tak batal puasa, korek hidung, korek telinga dengan tangan, tak batal. Tapi yang salah tu betul. Yang salahnya alasan dia, bukannya kenyang pun. Bukannya kenyang pun tu yang salah. Tak kisahlah kenyang tak kenyang pun. Jadi maksudnya korek hidung dan korek telinga tak batal puasa. Korek dengan apa? Dengan tangan, dengan jari, yang mana memang tak boleh masuk. Tapi kalau korek dengan alat yang lagi halus daripada jari, menyebabkan dia masuk daripada zahir ke batin, batal. Walaupun tak kenyang. Masuk ke hidung, daripada zahir masuk sampai ke batin, maka batal. Apakah dia batin? Batin tu istilah dia panggil khayshum, dekat sini ni. Tempat kita dengung ni, ataupun tempat jari tak akan boleh masuk. Bahasa dulu dia panggil otak. Dia panggil otak dah, sampai masuk dalam otak. Ambil air masuk dalam hidung, lepas tu air tu termasuk sampai masuk otak, dia kata. Istilah je, bukan masuk ke otak, masuk lebih pada sini. Ini dia panggil khayshum, di tempat yang dengung tu. Sini. Jadi kalau tangan, kalau jari tak akan boleh masuk. Jari tak akan boleh masuk. Jari orang tak akan boleh masuk sampai ke batin. Maka koreklah macam mana pun memang tak batal. Tapi kalau korek dengan telinga juga macam tu. Korek dengan alat cotton bud. Dah. Masih masuk sikit-sikit tu tak masuk batin lagi. Tenggelam sikit ke? Kawasan lubang tu, lubang telinga tu, masuk sikit ke? Sikit. Okey, dah. Batal. Walaupun tak kenyang. Hidung juga gitu. Cocok lah apa-apa pun. Masuk tempat yang jari tak boleh masuk tu. Masuk je situ, batal. Kerana itulah kalau kita tengok kitab-kitab, test COVID yang masuk ke hidung tu batal. Batal. Walaupun fatwa kontemporari kata, ada yang kata tak batal. Kalau kita tengok dia mengikut kaedah asal, masuklah. Janji masuk aja. Tak syarat kenyang. Batal. Jadi batal-batal lah. Batal-batal lah. Cuma nak test tu COVID tu sebab perlu. Sebab sakit, sebab perlu. Bila sebab perlu, batal, tapi tak berdosa. Ke situ je bezanya. Kenapa tak nak bagi batal sangat ni? Kenapa tak nak bagi batal? Maksudnya, masuk, ikut kaedah memang batal. Sebab dia masuk ke dalam. Memang batal puasa. Tiba-tiba kata tak batal. Sebab perlu, perkara itu perlu. Hajat, sakit dan sebagainya. Sakit-sakit lah. Dah batal-batal lah. Sebab yang kita takut, bukan kita takut batal. Yang kita takut dosa. Batal tak takut. Ya, kalau batal tak berdosa, batal lah. Sebab masukkan perkara tu mungkin sampai ke satu tahap dia jadi wajib lah. Sebab mungkin dia sakit, mungkin dia dah demam sangat teruk, mungkin dia nak perlu
perkara yang perlu, maka nak test-test lah, masuklah coloklah hidung tu, no problem. Tapi batal lah. Dengan maksud qada lah nanti. Habis berdosa ke tak? Nak tahu berdosa ke tidak? Tengok dulu. Ini betul-betul penting ke atau saya saja? Saya saja berdosa. Qada memang kena qada. Ini bukan, ini memang penting sangat, sakit dan sebagainya. Tak berdosa. Qada tetap kena qada. Dah batal kan? Jadi tak faham kenapa nak mempertahankan juga kata tak batal. Sedangkan ikut kaedah memang batal. Masuk sikit pun, sekali pun batal. Batal. Nanti dia sebut kat sini. Buang air kerah tu, sembelit pun boleh batal. Pada hari tu logiknya Allah buang air, kira dia punya juga. Nanti kita baca kat bawah. Nanti kata saya reka pula, dia baca kat bawah. Ada kat bawah tu. Kalau saya tak sabar, sampai kita baca siap-siap kat bawah tu. Kalau logiknya Allah, takkan tarik sembelit boleh membatalkan puasa. Tengok. Tok guru kita kata apa kat bawah. Saya nak sambung sikit-sikit. Jadi kalau masukkan ubat ke dalam telinga, kan dah masuk, batal lah. Sebab cecair tu masuk ke dalam telinga. Bukannya kenyang pun, tak syarat kenyang. Batal-batal lah. Soalan, berdosa tak dengan masukkan cecair dalam telinga, cecair ubat dalam telinga? Berdosa tak? Tengok dulu, penting tak benda tu. Sebab apa nak masuk dalam telinga tu? Tak boleh. Tarik telinga dah kerah dah. Sampai kan menyebabkan kegendang tu dah sakit, rasa berdengur aja. Doktor pun terpaksa masuk juga. Okey, batal puasa, tak berdosa. Nanti kotak. Apa masalah? Kita risau takut dosa. Kita bukan risau takut batal. Batal tak risau langsung. Risaunya batal berdosa. Tu yang dosa tu yang takut. Batal tak payah takutlah, qada lah nanti. Kita takut dosa tu. Jadi, jika perkara itu perlu, masuklah. Nak jolok apa jolok lah. Qada lah nanti. Jadi, oleh kerana perkara itu perlu, tak berdosa. Dia berbeza dengan dia masuk ikut liang-liang roma. Bukan rongga terbuka, masuk ikut ni. Masuk ikut daging. Kita istilah ikut kulit, ikut daging. Itu tak batal sebab dia bukan rongga terbuka. Contohnya insulin. Cocok dekat pusat tu kan. Tak batal sebab dia bukan masuk rongga terbuka. Tak batal. Bahu. Injek kau bahu, injek kau punggung. Tak batal walaupun masuk sesuatu. Tak batal yang tu. Yang batal masuk rongga walaupun tak kenyang. Itu yang kaedah tu. Walaupun sedikit dia kata sini, masukkan satu ke dalam rongga dengan sengaja sekalipun sedikit. Tu ayat dia. Setengah daripadanya, tengok. Yang ini pun kalau kita kata, kita berlaku. Sepatutnya tak batal lah. Setengah daripadanya seperti menelan kahak. Setelah ia keluar sampai ke had lahir, iaitu makhraj ha pedas. Sampai entah macam mana ada kahak sikit. Macam tu. Lepas tu kahak tu keluar atas sikit. Kha lah. Ha. Duduk bawah kan. Duduk bawah. Ha duduk atas sikit. Kha dah duduk atas dah. Kha. Yang lain semua duduk depan dalam ni dah. Makhraj tadi tu. Makhraj ha tadi tu ke bawah batin, ke atas zahir. Dengan maksud jika keluar kot tu daripada batin keluar, tak batal. Keluar apa-apa, tanpa sengaja, contohnya kahak, tak batal. Tak batal puasa. Cuma dia kata telan balik bila keluar ke zahir, pergi dah sampai ke kha dah. Situ dah. Sampai ke situ. Kemudian telan balik, batal. Maka batal. Pastikan hati-hatilah kalau nak keluarkan kahak tu, keluar sungguh-sungguh. Gitu kot. Jangan main-main gitu. Takut batal. Sia-sia je batal. Okey, sekarang berdosa tak batal dengan telan kahak? Berdosa tak batal puasa dengan telan kahak? Nak tahu berdosa tak berdosa, tengok sengaja ke tak sengaja, perlu atau tak perlu. Mana tahu tak perasan, rasa ada kahak, buat gitu terkeluar sikit, reflect terus tertelan, tak berdosa. Qada tetap kena qada. Makan tak boleh hari tu. Jangan boleh makan, aku tadi tertelan kahak, batal, tak sengaja, tak berdosa, dan aku nak buat nasi goreng. Tak boleh, haram makan juga. Istilah dia panggil wajib imsak. Wajib imsak. Jadi kahak keluar dah, telan balik, batal. Lebih-lebih lagi keluar kat lidah. Oh, lagi ya. Jadi hati-hatilah dengan kahak. Walaupun ada pendapat dhaif mengatakan mengeluarkan kahak adalah seumpama muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ya, kita saja jolok, lepas tu kita muntah, maka batal puasa. Jadi mengeluarkan, maksud batal puasa, dia keluarkan daripada batin pergi ke zahir, keluar gitu. Kahak pun daripada dalam, maka mengeluarkan kahak dengan sengaja batal. Nasib baik tu pendapat dhaif. Itu bukan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Pendapat mu'tamad, keluar kahak tak batal, telan balik kahak yang keluar tadi batal. Batal. Nak tahu berdosa atau tidak, tengok dia sengaja ke. Boring main kahak, telan balik, berdosa dan batal. Dan tak boleh makan pada hari itu, tunggu maghrib juga, nanti wajib qada.
Kalau tak sengaja, macam mana? Keluar, laju pula, gok terus telan. Allah batal. Tak berdosa sebab tak sengaja. Nanti kena qada. Tak boleh makan juga, tunggu maghrib juga. Itu saya laju-laju je lah. Pengajian tu kita dah mengaji banyak kali dah. Tengok ni. Dan seperti tahi sembelit yang telah terjojol masuk balik. Kitab kita tulis terjojol. Dia sembelit, keluar, dah keluar dah. Tapi bila sembelit kerah. Bila nak sampai ujung sana? Tak sampai. Ring dah habis lah. Tak boleh teran lah. Entah macam mana, plup, masuk balik. Batal puasa. Tu. Jadi, di sini juga, tengok dulu. Di sini juga sebenarnya, dia tak seumum gitu. Dia gini. Jika dia sakit perut, dengan tak sengaja, dia telah sakit perut, dengan tak sengaja buang air besar, tapi tak sempat najis tu keluar, masuk balik. Dalam keadaan dia sakit perut, dia bukan sengaja buat gitu, maka tak batal, dimaafkan sebab dia tak sengaja. Yang terkecuali yang batal jika dia memang saja-saja, dia tak sakit perut pun, tak rasa nak membuang pun, saja-saja duduk tunggu buka puasa. Bila lambat duduk toilet lah, duduk teran pluk masuk balik, batal. Maka kalaulah terjadinya kerana sakit perut dan tak sengaja perkara itu berlaku sebab sakit tadi tu, maka tak batal ataupun dimaafkan. Tapi kalau dia tak sakit perut pun, saja je, waktu tu baru batal. Dalam kitab kita umum, secara umum, terkeluar, masuk, batal. Jadi pastikan kalau keluar tu biar keluar habis. Kalau rasa sembelit tu tunggu malam. Macam tu lah. Kalau orang nyakit buasir, dia bukan keluar najis saja, dengan rembung-rembung dia keluar. Perkara ni perlu kita jelas sebab benda ni berlaku tempat dalam toilet yang kita takkan cerita dengan orang. Takkan cerita. Jadi bila takkan cerita, hukum tu kita main reka sendiri. Agak-agak mestilah. Sebab tu kena sebut. Kadang-kadang apa cerita pasal ni? Sebab benda ni benda dalam kain. Benda dalam tempat sensitif. Maka dia tak pernah orang cerita. Dia pukul 5, pukul 6 jadi macam tadi. Sembelit, keluar najis, tak sempat habis keluar, masuk balik. Dia pergi sembahyang tarawih. Dia tak cerita dengan kawan dia. Jom. Makan kepuk. Lepas tarawih, makan kepuk lah. Tengah-tengah makan kepuk. Tadi petang tadi aku sembelit. Keluar masuk balik. Allah, jangan kerang. Tak ada orang cerita gitu. Habis tu apa dia fikir? Dia ingat tak batal lah puasa dia. Sedangkan keluar masuk balik, batal. Sebab dia kata dia bukan sengaja. Dia kata dia bukan sengaja. Sebenarnya batal. Hukum asalnya batal. Sebab tu perkara ni perlu dia. Sama juga orang yang buasir. Dia tak cerita, dia jumpa orang ni, aku buasir, tak ada. Bila buasir ni yang tahap yang agak berat sikit, dia punya rembung tu akan keluar. Saya pernah jumpa seorang ni, teruknya dia punya buasir, dan dia tak cerita dengan orang pun. Okey? Dia kena duduk atas bateri untuk masukkan balik rektum dia, rembung dia tadi. Keluar. Bukan keluar najis, dia rasa macam keluar najis, rupanya keluar benda tu. Plup, keluar duduk luar. Lepas tu adalah darah-darah sikit. Macam mana Allah uji dia dengan penyakit tu? Lepas tu makan ni kena jaga juga. Tak jaga. Jadi bila macam tu, dia kata dia masuk bateri. Dia duduk atas bateri, baru masuk benda tu. Kalau tidak tak selesa, rasa macam apa tah dia kata, urat perut tarik macam mana tah. Dia tak reti lah. Dia kena tu, akhir sekali nak masuk buat dengan tangan tak boleh. Akhir sekali nak ambil bateri. Saya tak tahu, dia tak tunjuk lah macam mana. Dia kata ambil bateri, dia duduk atas bateri. Plup, masuk. Lepas tu bateri tu habis. Ni suih punya bateri. Buanglah. Cuma nak bagi tahu kan masuk dalam. Batal tak? Jika dia masuk dengan alat macam tu, alat tu masuk sekali dalam, maka batal lah. Tapi dia tak masuk dalam. Yang masuk benda tu, yang keluar tu masuk benda tu, dia punya rembung tu, itu yang keluar. Pluk, masuk. Bila masuk tak batal. Sebab yang masuk tu adalah badan dia sendiri. Ataupun boleh kita kata dia telah parking ke tempat yang asal. Boleh kata gitu lah. Parking. Jadi maka tak batal. Cuma hati-hati masa nak tu jolok-jolok tu, kalau dengan tangan atau dengan apa, takut masuk dengan jari-jari. Malah mereka ni, orang yang Allah uji dengan penyakit buasir ni, kalau dia buang air dia kena korek. Dia tak keluar habis macam mana, wallahualam. Saya orang mai jumpa macam-macam. Sebab dia kata, ada ke orang tu? Ada, tapi dia tak cerita dengan orang. Nampak elok, relax, pakai handsome je. Rupanya buasir. Orang tak tahu. Betul, saya kena cerita benda ni. Dia kata setiap kali buang air dia kena korek. Kalau tidak dia rasa macam tak selesa.
rasa macam ulat, macam bergerak-gerak, kok gerak gitu. Tak tahu, dia kata gitu, rasa macam ada ulat ataupun ada cacing macam itu. Dia kena korek kok tepi-tepi tu. Okey, adakah membatalkan puasa? Batal. Yang tu jangan korek. Walaupun dia puasa. Yang kata tak batal tadi, benda tu keluar, dia masukkan balik. Parking. Itu tak batal. Tapi kalau main korek-korek ni batal. Kalau tak korek tak boleh ustaz. Dia akhir sekali kita duduk keruk-keruk dahi, dia kata ustaz tak kena sedap keruk-keruk dahi. Kita macam ni, macam mana duk imagine. Maka hati-hati, jangan duk main korek-korek gitu ketika siang Ramadan. Kalau tidak batal. Walaupun tak selesa, sabar, ataupun jangan buang air, tunggu malam. Kalau tak tahan sangat, sabarlah. Jangan, tak boleh, batal. Okey. Tetapi menelan air liur sendiri yang suci dan tiada bercampur benda lain, tiada batal. Malas sunat menelan air liur. Jangan duk ludah-ludah sebab nampak macam pengotor. Agama ni pengotor lah pula. Kalau kata semua orang main ludah-ludah gitu bulan puasa, Allah, musim pengotor ada dah. Orang kafir kan kata gitu. Musim pengotor lah, geng pengotor. Macam orang makan sirih tu kan. Ada setengah-setengah negara bangsa-bangsa tertentu suka makan sirih. Suka. Tak kira tua muda duk makan sirih sekali dengan merah mulut macam tu lah. Lepas tu kan nampak Allah bangsa pengotor. Tak gitu. Air ludah tu yang dia makan tu warna kuning, warna oranye. memang pengotor lah. Jadi air liur juga gitu. Ludah-ludah pengotor. Maka sunat telan ataupun sunat simpan. Simpan tu maksud biar je. Ataupun telan. Takkan nak biar dalam mulut kan, maksud telan. Sunat. Kerana kesan daripada ibadah semua sunat simpan. Kesan daripada ibadah sunat simpan. Apa kesan daripada ibadah? Kita ambil wuduk, ada air tu. Sunat biar air tu kering sendiri. Dia panggil kesan ibadah. Air tu air ibadah tu. Kesan biar sunat. Tak wajib, sunat biar dia kering. Mandi wajib, jangan lap. Ambil wuduk, jangan lap. Mandi wajib, jangan lap. Sebab air tu kesan daripada ibadah. Cuma kita masalah kan. nak buat ini lap lah. Cuma nak bagi tahu kalau kita biar, cuba amalkan. Lepas ambil wuduk jangan lap. Lepas mandi wajib jangan lap. Terus pakai baju biar dia kering sendiri. Bukan pergi duduk kat kipas bagi kering, bukan maksudnya. Buat terus pakai baju, pakai kain tanpa lap. Biar dia kering gitu saja. Sunat. Kerana air itu kesan ibadah. Kesan, kecuali menyebabkan jadi gatal, penyakit tu cerita lain lap lah. Begitu juga air liur. Air liur adalah kesan ibadah. Dengan berpuasa keluar air liur. Air liur duk cover, duk keluar, nak bagi mulut kita yang kering tu jadi tak kering. Jadi kalau tidak, tak boleh bercakap kita. Duk keluar. Malah dengan keluar tu ada bau lagi. Malah Nabi mengatakan bau mulut orang puasa lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Kita pula main ludah, macam tak nak pula perkara tu. Dah lah kotor. Kerana tu sunat telan. Kecuali lah dengan dia telan jadi muntah, dengan telan jadi sakit perut, itu cerita lain lah kalau sakit tu. Ini secara umumnya gitu. Tetapi menelan air liur sendiri yang suci tiada bercampur. Jangan campur dengan benda lain pula. Kalau ada nasi celah gigi ke apa, telan tu batal. Sebaliknya jika ia keluar air liur jika dikeluarkan air liur itu kena pada bibir. Keluar, pup, kena bibir. Okey, kat situ dulu. Dia banyak benda kita settle satu-satu. Air liur kena bibir. Air liur dah terkeluar. Banyak mana sangat, banyak tu lah kot, keluar bibir. Bukan kita jilat. Itu dia kering, bukan. Ni air, ada air, kena bibir. Kemudian dia ambil, dia telan, batal. Dia tak jawab lagi, saya jawab siap-siap baru senang faham sikit. Air liur terkeluar, merecik, kena bibir, kena mana-mana, dia batal. Batal. Atau bercampur dengan benda lain seperti makanan yang ada di celah gigi. Tiba-tiba ditelan, niscaya batal puasanya. Samalah, ada apa-apa dekat celah-celah gigi, pukul 8 pagi, 9 pagi, tengok ni sahur punya ni. Batalan, batal. Walaupun tak kenyang. Sebab tak syarat kenyang, tak syarat kenyang. Kemudian kecuali ataupun sisa-sisa ubat gigi. Kalau ada ubat gigi, sisa ubat gigi. Tapi kalau kesan daripada apa dia panggil pedas ataupun berangin, itu tak apa telan. Dia gosok-gosok komok kan dia berangin tu. Berangin, lepas tu ludah dah habis, dah tak ada lah. Tapi berangin tu ada. Itu tak apa, telan angin tu. Telan berangin, telan min, bukan min, kesan min tu. Min tu jangan batal lah. Kesan daripada min tadi tu. Itu tak ada masalah. Pedas, makan pedas kan. Ludah dah tak ada lah, tapi pedas dia kat mulut.
telan air liur, telan pedas, no problem. Ataupun telan bau, no problem juga. Makan petai, makan jering baru lalu sahur. Kau setakat makan biasa tak lalu, ambil kau jering petai. Lepas tu mulut bau petai, dah buang dah semua dah koma dah. Tetap bau petai, bau jering, telan no problem sebab dia telan bau. Dia bukan telan ain. Habis. Bersalahan jika dikumpulkan air liur itu di atas lidahnya. Saya baca kitab, saya bukan reka nak bagi geli-geli apa, saya pun geli juga cerita pasal ni. Bersalahan jika dikumpulkan air liur itu di atas lidahnya, dikumpul banyak. Atas lidah banyak ni. Dan dijelirkan lidah itu. Begitu. Air liur penuh lah. Kemudian ditelannya, tiada batal juga puasa, tu tak batal. Yang batal mengecik keluar bibir, dia jilat balik, telan. Batal. Yang tak batal, dia letak kat lidah air liur, dia jelir, dah keluar dah lebih pada lidah. Lepas tu dia telan. Tak. Sebab tak batal. Sebab dia tak keluar sebenarnya, dia atas lidah. Okey. Ataupun dia kumpul air liur banyak-banyak, lepas tu telan sekali. Gok. Haus. Tak batal. Jangan buat geli tu cerita pasal hukum aja. Tak batal. Sebab dia tak keluar. Jangan bagi keluar. Orang yang mengidap berdarah gusi dimaafkan dalam puasa jika menelan air liur. Menelan air liur tu maksud dia jenis berdarah gusi. Gusi dia sikit-sikit darah, sikit-sikit darah. Jadi nak macam mana? Dia kena sedaya upaya buang ludah sehingga tak ada darah. Tapi memang penyakit. Nak macam mana? Sekejap-kejap ada. Jadi bila macam tu, dia sedaya upaya kena jaga. Jangan telan. Jika tertelan juga, masing-masing ada, dimaaf. Sebab penyakit. Tapi bukannya, aku tak kisah, aku dimaaf sebab aku jenis gusi berdarah, main telan aja. Bukan. Jaga dulu. Jaga ludah, koma sebagainya. Tiba-tiba jadi juga sebab penyakit tadi tu, maka dimaafkan. Apa lagi? Jika termasuk lalat atau debu jalan atau tepung. Lalat, debu jalan, tepung. Lalat tu perumpamaan binatang serangga yang nak masuk ke mulut lah ni, ataupun ke hidung. Debu jalan atau tepung tu perumpamaan yang tak boleh kita nak kawal, benda-benda halus yang tak boleh nak kawal lah. Tepung yang diayak. Tepung bukan tepung biasa, yang diayak, yang halus tu. Ke dalam rongga tiada batal puasa. Tak. Lalat masuk dalam. Tak batal. Debu jalan masuk, tak batal. Tepung masuk dalam hidung, dalam mulut walaupun sampai ke ni, tak batal. Sebab tak boleh nak kawal. Benda tu tak boleh kawal, maka tak batal. Macam tu juga lotion yang masuk ikut kulit, tak batal. Kita letak lotion, sejam hilang lotion tu. Dia menyerap masuk. Tak batal. Macam tu juga air mol bubuh dekat mata, menyerap, tak batal. Sebab dia proses resapan kan. Okey, habis. Demikian juga tiada batal puasa jika termasuk air komo-komo. Dia komo. Ini cerita pasal wuduk ni. Dia komo. Sekejap nak tengok pasal wuduk ke apa, tak sempat baca. Okey, ni sebab wuduk ataupun mandi wajib. Dia komo. Air komo tadi tu telan tanpa disengaja. Tak batal. Demikian juga tiada batal puasa jika termasuk air komo. Maksudnya dia komo tapi masuk sikit aja. Bukan komo banyak, keluar separuh telan. Itu tak boleh, itu batal. Dia masuk sikit-sikit tanpa disengaja, maka tak batal. Jadi jangan risau nak komo ketika wuduk. Cuma jangan melampau-lampau aja. Komo macam biasa. Jika tertelan ludah dulu sampai rasa puas hati, dah telan. Habis tu kalau tertelan macam mana? Dimaafkan. Jika tertelan dengan syarat sama macam tadi, iaitu keluarkan sampai puas hati dulu. Sampai sedaya upaya dah keluarkan semua ludah. Kemudian kalau telanlah air liur. Kalau jika ada sejuk je rasa, telan air liur tu sejuk je, macam best. Tak batal. Jika ada air sekalipun, tak batal. Sebab kita dah sedaya upaya keluarkan. Apa lagi? Okey. Atau air sedut ke hidung. Yang tadi tambah satu lagi jika termasuk lalat atau debu jalan atau tepung yang diayak, ni masuk satu benda lagi, iaitu asap kenderaan dan asap rokok. Tak batal. Maksudnya asap yang ada tu. Yang tadi jika termasuk lalat atau debu jalan atau tepung yang diayak, dengan maksud masuk asap kenderaan, masuk asap rokok ke dalam, masuk dalam, tak batal kerana tak boleh nak kawal. Sebab tu isap rokok tu batal.
Sebab dia boleh kawal, iaitu dia boleh kawal. Maksudnya dia tak batal lagi. Kan dia boleh kawal. Kan dia keluar balik. Tapi kenapa dia maka sebab dia boleh kawal, sebab tu batal isap rokok. Habis kita duduk kat depan dia, buat bulat dia. Mulat kat muka kita. Kita pun masuk mulut, masuk hidung. Sama je. Kenapa kita tak batal? Tak boleh kawal. Nak kawal macam ni? Bukan kita isap rokok. Bukan kenderaan tu, asap kenderaan banyak. Maka batal isap rokok kerana kita boleh kawal tapi sengaja kita masukkan. Kan itu batal. Sedangkan orang yang bau asap rokok tadi masuk juga. Tak batal sebab tak boleh kawal. Tu yang atas tadi lah. Okey. Sambung balik berkaitan dengan komo-komo ketika wuduk. Jika setelah sedaya upaya keluarkan air dalam mulut, kemudian masuk air, tertelan, maka tak batal. Tapi kena faham juga kat sini. Sekejap lagi kita akan bahas bab ni. Atau air sedut ke hidung yang tiada melampau, sama juga. Masuk air dalam hidung, istinsyaq dia panggil ketika wuduk, masuklah, jangan takut. Cuma jangan banyak-banyak supaya tak masuk sampai ke sini lah. Maka jika masuk sikit dah air, entah termasuk juga sikit kat sini, maka tak batal. Dua perkara ni dikatakan sini, komo ketika wuduk dan masuk air ke dalam hidung, syaratnya jangan melampau. Jangan banyak melampau. Apa yang masuk melampau? Masuk melampau yang pertama kita tahulah melampau. Ambil pipe, buat laju-laju, buka mulut, komo. Air masuk. Melampau nampak tu. Tertelan, batal. Masuk air dalam hidung, ambil pipe, getah pipe, buat air bagi laju, tekan ujung dia tu, masuk ke hidung. Termasuk dalam, batal sebab melampau. Itu satu. Melampau yang kedua adalah dia komo lebih pada 3 kali dalam wuduk. Itu juga dia panggil melampau. Masuk air dalam hidung lebih 3 kali dalam masalah wuduk. Sebab sunat 3 kali, dia masuk 4 kali. Dengan dia masuk kali keempat, masuk air dalam hidung tanpa sengaja, walaupun air itu sedikit, dia panggil melampau juga, batal. Jadi komo sekali, 2 kali, 3 kali, masuk 4 kali, lepas dia buang, tertelan sikit yang kali keempat, batal. Sebab itu dah kira melampau. Kenapa 4? Jadi melampau ada 2 makna. Yang pertama, melampau memang melampau sungguh. Ambil air 1 baldi, komo, untuk sekali komo, memang melampau. Kalau tak masuk dalam tak apa, termasuk dalam, walaupun batal kerana air itu melampau. Masuk melampau yang kedua adalah kali keempat, kelima, keenam, tak disuruh, siapa suruh buat? Kalau 1, 2, 3 disuruh lagi. Okey, tu maksud melampau tu. Dan air mandi yang dituntut, sekalipun mandi sunat, seperti mandi kerana hendak sembahyang Jumaat, mandi wajib pun sama juga. Masuk air ketika mandi wajib, masuk air dalam hidung, dalam telinga, mana-mana lubang, masuk daripada zahir ke batin. Oleh kerana mandi tu mandi wajib, maka dimaafkan. Kerana mandi wajib siang Ramadan tak ada masalah. Tak semestinya kena mandi sebelum subuh, tak. Selepas subuh pun boleh mandi, tapi dengan syarat jangan bagi air masuk. Dia dah jaga dah, air masuk juga mandi wajib tadi, maka dimaafkan air yang masuk ke dalam hidung dalam ni, ataupun kalau komo tu tertelan, ataupun masuk mana-mana celah-celah manalah, maka sah. Ataupun tidak batal puasa dia jika termasuk air. Cuma kena faham, sebelum tu kita tengok, termasuk juga mandi sunat. Dia bukan mandi wajib, dia mandi sunat. Ketika dia nak bagi sembahyang Jumaat, sunat mandi, dia pun mandi, termasuk. Maka termasuk tadi tu, termasuk sikit, maka dimaafkan kat mana-mana lubang. Kerana mandi tadi mandi wajib, yang ni mandi sunat. Cuma kena faham satu benda. Apakah yang dimaksud dengan mandi wajib atau mandi sunat? Bilakah bermula mandi wajib dan bilakah berakhir mandi wajib? Bilakah bermula mandi sunat? Bilakah berakhir mandi sunat? Kat situ orang salah faham. Ada orang kata bermula mandi wajib bila kena air dan niat. Betul lah. Kena air, dia niat mandi wajib. Atau sunat. Kena air, dia niat mandi sunat. Maka bermulalah mandi sunat atau mandi wajib. Bilakah berakhirnya mandi? Ada orang kata bila pegang kain tuala. Allah, mana punya, tak tahu. Pegang kain tuala, maksudnya dah nak lap, maka berakhirlah mandi wajib. Ada kata langkah keluar daripada toilet. Reka betul. Bila berakhir mandi wajib? Kalau dia mandi 10 minit, mandi wajib 10 minit, ataupun mandi sunat 10 minit, tak kisahlah. Sebenarnya bila berakhir mandi? Kita kata berakhir bila kita dah tutup pipe, tutup shower. Adakah dengan kita tutup shower baru dinamakan dah habis mandi wajib?
Tak. Berakhirnya mandi wajib, selesainya mandi wajib apabila rata air. Rata air, maka selesai mandi wajib. Kita tambah lagi, rata air, maka mandi wajib dah selesai. Mandi wajib sunat 3 kali juga. 3 kali rata juga. Sunat. Kali kedua dan kali ketiga tu sunat. Maka, kena air kali kedua, sunat. Masih lagi nama mandi wajib. Kena air kali ketiga, air jatuh kali ketiga, maka namanya mandi wajib. Keempat, dia tak nama mandi wajib dah. Mandi wajib telah selesai. Jadi mandi wajib yang sebenarnya mungkin 1 atau 2 minit aja. Kalau dia mandi 10 minit, lagi 8 minit atau 9 minit, itu bukan mandi wajib. Maka kalau masuk dekat 9 minit tu, tak batal juga. Batal juga puasa dia. Kerana yang dimaafkan mandi wajib sahaja. Jadi kita salah faham. Jadi kalau dia mandi. Satu sekali dia shower air kena. Pop kena dahi sekali. Terangkat mandi wajib dekat kepala lah. Badan dia lah tak kena lagi. Air shower yang kedua dalam masa 1 saat sampai air yang kedua. Pop. Kan? Maka yang tu yang sunat. Di kepala saja sunat. Sampai air yang ketiga setelah 1 saat. Pop. Maka sunat 3 kali. Dalam 1 saat, 4 saat masuk air shower jatuh. 4 saat. Saat yang keempat, pop atas kepala. Itu bukan mandi wajib dah. Yang di kepala lah. Itu bukan mandi wajib dah. Kalau air tu masuk, batal. Itu kepala. Jadi yang tepi-tepi ni sekali lah semua. Jadi bila rata badan, kena sekali selesai mandi wajib. Kali kedua sunat, kali ketiga sunat. Kali keempat, kalau masuk air kali keempat, maka batal puasa. Walaupun dalam kitab kata dimaafkan. Yang dimaafkan tu mandi wajib. Itu bukan mandi wajib. Ya, sila. InsyaAllah kita sambung sikit lagi lepas azan. Nak tahu pasal mandi wajib ni. Allahu Akbar. Asyhadu anna Baik, jadi hati-hatilah dengan maksud mandi wajib atau mandi sunat tadi. Kalaulah maksud habis ataupun sempurna mandi sunat atau mandi wajib bila keluar bilik air, duduk bilik air ya sejam. Duduk bilik air sejam, mandi kolam sejam.
niat mandi wajib atau niat mandi sunat, terjun duduk sejam, jam yang minit yang ke-50 masuk air dalam mulut tak batal, minit yang ke-40 masuk air dalam telinga tak batal, berderek lah tak batal selagi tak keluar ke kolam. Oh sedap, duduk terus kolam tu 3 jam, duduk masuk macam-macam air. Tak sengaja, yang tak sengaja lah, yang sengaja memang batal. Oh tak kira gitu. Mandi wajib atau mandi sunat yang sebenarnya 1 minit aja. Bila kena air, tambah-tambah pakai shower. Setiap 1 saat tu sekali mandi, satu sekali. Cuma kena rata semualah. Jadi itu maksud mandi wajib. Jadi bila mandi wajib, bila kena sekali mandi wajib, kena kali kedua air di tempat yang sama, sunat, mandi sunat. Kena kali ketiga mandi sunat, kena kali 4 bukan nama mandi. Dari istilah syarak. Dikira main air. Istilah syarak panggil main air. Bila main air, masuk air ke dalam hidung, ke dalam lubang-lubang, batal. Jadi kena faham juga. Kalau macam tu memang seronok mandi je lah. Okay. Tetapi ada satu lagi. Tiada batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga disebabkan membasuh najis dengan melampau-lampau. Ni special case. Sebut tadi, kita masuk air dalam komo, jangan melampau-lampau. Kalau melampau-lampau, batal puasa. Kalau masuk air tak melampau, komo, paling banyak 3 kali, termasuk air, tertelan air, dimaaf. Air dalam hidung juga je tu, jangan melampau. Masuk air biasa-biasa je, dan jangan melampau air tu, jangan banyak sangat. Jika masuk tu dah sedikit, air termasuk juga dalam hidung, dimaaf. Tapi dalam masalah membasuh najis, keluar najis, basuh istinja, basuh dengan melampau pun jika termasuk air kot dubur tu lah, tak batal. Ni special. Sebab apa? Tempat najis kan. Tempat najis, bila basuh melampau, masuk air banyak, memang patut pun najis kan. Kalau mulut, najis apa? Mulut. Hidung najis apa yang nak melampau-lampaukan air tu? Jadi dia basuh, sunat istinja tu, istinja basuh air kuat. Tiba-tiba masuk kot celah-celah mana? Ke batin kan? Sepatutnya batal lah. Sebab air banyak. Tak batal. Dalam masalah ni aja. Tiada batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga disebabkan membasuh najis. Rongga mana? Rongga tu bukan masuk najis, masuk rongga hidung. Itulah. Itu batal. Masuk rongga tu lah. Tempat dia basuh tu. Walaupun air melampau-lampau sekalipun, tak batal. Tak batal sebab benda najis. Batal puasa dengan sebab termasuk air mandi yang tiada dituntut. Ni seperti mandi rimas dan air basuh. Ni air basuh yang keempat pada wuduk. Dia terang kat bawah. Dia kata batal kalau masuk tak sengaja masuk ni. Ketika wuduk keempat, basuhan keempat, batal. Saya dah sebut tadi. Ataupun mandi rimas. Mandi rimas ni kali keempat, kelima, keenam ni yang kita panggil mandi wajib. Tapi mandi wajib duduk 10 minit. Tak, mandi wajib seminit 2 minit. 8 minit lagi mandi rimas. Mandi sejuk, mandi lain-lain. Sebab tu saya kata batal. Dia bukan mestinya mandi rimah mandi, tak. Bukan maksud tu. Maksudnya bukan mandi yang disunatkan. Kita mandi 10 minit, tak disunatkan mandi 10 minit. Kita sabun, apa sabun? Untuk sah mandi wajib, tak payah sabun. Ratakan air aja. Malah sabun tu akan mengubah air daripada mutlak jadi air mutaghayyir. Tak boleh menyucikan dengan sebab sabun tadi tu. Ketika sabun tu adalah kena pakai air yang banyak. Itu syarak tak suruh pun. Nak buat silakan. Maka kerana itulah batal. Jadi mudah-mudah kita kata, kita kenakan air kat badan, kita sabun dan kita kenakan air balik. Mudah-mudah kata, ketika sabun dan kita kenakan air balik untuk bilas, jika masuk air waktu tu, batal puasa. Mudah-mudah kata. Sebab yang kali pertama sebelum sabun tu adalah mandi yang sebenar. Mandi yang sebenarnya. Kalau seorang mengulum atau mengemam air, tak ada pada mulutnya kerana hendak menyejukkan mulut disebabkan hari terlalu panas. Ni musim panas lah ni. Kadang panas sangat, mulut kering. Dia ambil air buah dalam mulut tapi dia tak telan. Boleh ke? Dia kata boleh nak buat macam tu. Boleh, tak ada masalah. Tiba-tiba termasuk sedikit ke dalam rongga, niscaya tiada mengapa kerana sangat berhajat kepada mengulum itu. Panas sangat, perit-perit mulut dah. Dia pun masuk air. Tu, masuk. Okey, sebab panas. Tiba-tiba tertelan sikit. Dengan syarat tak sengaja. Dengan syarat tak sengaja, maka dimaaf. Dimaaf. Jadi jangan takut untuk kemam air. Yang kedua, bahu yang kedua. Muntah dengan sengaja sekira-kira keluar sesuatu dari dalam perutnya sampai ke had lahir. Ni cerita dah tadi. Ya. Wap. Okey, wap. Alright. Wap dia termasuk ke atas tadi. Saya tak sebut tadi. Dia dekat termasuk mana tadi?
termasuk yang ke atas tu, yang kata debu tadi, dia masuk di situ. Dia masuk ni. Jika termasuk lalat binatang yang kita tak boleh nak kontrol, dia masuk, maka tak batal. Okey. Debu jalan atau tepung yang dia ayak. Uap termasuk dalam situ. Yang tak boleh kawal ni. Tapi yang boleh kawal tak boleh juga. Yang kita letak uap tu, lepas tu letak muka tu yang tu tak boleh. Ya. Ya. Yang itu tak apa. Tak apa, sebab tak apa. Sebab tak boleh dikawal tadi. Benda yang tak boleh kawal. Tak boleh kawal, tak ada masalah. Memang betul. Bila panas, lama dia akan duduk dekat kita punya periuk punya tudung periuk tu kan. Lama dia akan jadi air balik. Jadi bila masak, kalau kita sedut, dia akan ada juga kat sini. Lepas tu dia akan, kena senang cerita, kita akan sedut jugalah air tu. Rasa macam beringuh macam tu kat dalam tu. Yang itu tak batal. Alasannya tak boleh dikawal. Sebab tu saya sebut tadi, ada jenis perubatan yang nak keluarkan apa benda, dia sedung apa benda dekat muka-muka dia ni, dia letak gitu. Tutup kain, air macam taklah menggelegak tapi panas, ada wap. Memang akan basah. Yang tu tak boleh. Tu batal. Senang aja. Boleh kawal tak? Tak boleh kawal. Buat malam. Kenapa buat siang? Buat malam. Maka batal. Tapi kalau yang tadi, kalau wap-wap yang duk masak, duk apa, nak kawal macam ni? Tak boleh kawal. Tak boleh nak kawal. Dia duk ada lagi-lah, selagi-laginya. Cuma tak batal. Wap tak batal. Don't worry. Okay. 2, muntah. Muntah saya dah sebut tadi. Keluar daripada dalam, keluar. Dalam, keluar. Muntah pula dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Apa maksud sengaja? Gosok gigi, ambil. Kalau bunyi saja, tak apa. Bunyi sekali dengan isi perut keluar, maka batal. Kerana menjolok masa gosok gigi tu adalah sengaja. Macam tu juga kalau dia sengaja nak muntahkan lah. Macam tu juga kalau masuk kumbang ke, masuk kumbang, kop, lekat kat sini. Masuk lalat, lekat kat sini, rasa kat sini. Tak batal kan masuk lalat? Sebab benda tak boleh kontrol. Dia pun tak selesa. Caranya kena muntah. Maka dia jolok, muntah, maka batal. Masuk tak batal? Dia muntahkan tu batal. Soalannya, berdosa ataupun tidak? Macam tadilah. Perlu ke jolok tu? Perlu lah. Duduk main garu-garu kat sini. Kalau kata berkumbang tu, duduk kerok-kerok kat sini, kena perlu muntahkan. Maka tak berdosa. Tapi wajib qada. Kat situ lah. Okey, tu muntah. Yang ketiga, bersetubuh dengan sengaja sebagaimana cara yang disebutkan dahulu dalam bab mandi junub. Bersetubuh dengan sengaja batal puasa, dan bukan batal aja. Orang lelaki kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab orang lelaki saja, orang perempuan tidak. Sebab tu jangan kahwin bulan Rejab Syaban. Jangan kahwin. Bukan haram, jangan, bahaya. Kahwin bulan Syawal. Maka bersetubuh dengan sengaja di siang Ramadan akan membatalkan puasa, dan kifarah dia 2 bulan berpuasa berturut-turut. Di sini kenapa orang perempuan tak kena pula? Kenapa orang lelaki je kena? Kena yang kata 2 bulan tadi. Di sini orang yang memasukkan separuh kepala takutnya tiada batal puasa. Tiada batal puasanya. Tetapi orang yang kena masuk batal puasanya kerana masuk sesuatu ke dalam rongga. Bagi orang perempuan, sebelum batal kerana bersetubuh, dia batal kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga dulu. Bila memasukkan sesuatu ke dalam rongga, maka dia dah batal. Lepas tu baru jadi bersetubuh. Sedangkan orang lelaki tidak. Orang lelaki bila bersetubuh tu, maka dia batal kerana bersetubuh. Kerana orang lelaki bukan dimasuki sesuatu ke dalam rongga dia. Dia yang memasuki. Bila dia yang memasuki, bila masuk aja maka namanya bersetubuh. Bila bersetubuh, maka dia telah membatalkan puasa dengan bersetubuh. Wajib 2 bulan, 60 hari. Okey, orang perempuan tidak. Kerana sebelum dia bersetubuh, dia batal dulu kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Tu dia nak beritahu kat situ. Okey, sebab itulah kalau orang yang batalkan puasa dia dulu baru dia berjimat, maka tak kena, tapi berdosa besar. Dosa besar. Tapi tak kena 2 bulan tu sebab dia minum dulu. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja atau dengan sebab berpeluk-peluk dan bercium dengan perempuan tiada berlapik.
batal puasa mengeluarkan mani dengan sengaja. Satu. Yang kedua, dia tak keluar dengan sengaja, tapi dia berpeluk-peluk dan bercium dengan perempuan tanpa lapik. Bila perempuan tu isteri lah ceritanya, takkan dia cerita orang lain pula kot. Maka batal juga. Batal juga. Dan tiada batal setakat keluar mazi saja atau mimpi bersetubuh hingga keluar mani. Mimpi walaupun keluar mani tak batal sebab tak boleh kontrol. Okey, mazi tak batal, keluar mazi. Keluar mani dengan merenung atau menilik perempuan atau memikirkan syahwat berangan-angan sampai keluar mani. Allah, manja sangat ni. Tengok tilik je maka keluar mani, maka tak batal. Berdosa tetap berdosa, pahala puasa tak ada lah, memang kosong lah. Tapi tak batal dari segi pekahnya, tak batal. Tak batal. Sebaliknya, kalau sudah jadi adatnya, ni batal. Apabila menilik perempuan atau memikirkan syahwat dengan berangan-rangan ia terakhir. Berangan-rangan ia terakhir. Niscaya batal juga puasanya menurut qaul yang muktamad. Walaupun dia tak pegang, tak sentuh, dia tengok aja. Tapi dia ni adatnya manja sangat. Sampai kalau kau tengok macam tu mesti terakhir, dia kata. Maksudnya keluar mani. Maka dengan dia tengok dan keluar, batal juga. Sebab dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Macam muntah tadilah. Muntah dengan sengaja batal. Dia dolok sampai muntah, batal dengan sengaja. Tak sengaja tak batal. Sengaja batal. Dia tahu dah dia tak boleh bau bangkai kucing. Dia tak boleh bau bangkai. Kalau dia bau bangkai mesti dia muntah. Dia jenis sensitif. Tiba-tiba ada bangkai kat situ. Dia pun pergi saja je lalu, muntah, batal puasa. Dia tak sengaja. Dah tahu tak boleh bau bangkai. Aku tak tahu kat situ ada bangkai. Tak apalah, tak sengaja. Dah tahu tu bangkai. Bangkai aku tak boleh bau bangkai muntah. Tapi pergi tengok bangkai tu. Bangkai babi tu. Jarang-jarang boleh tengok bangkai babi. Babi hutan pula tu. Pergi tengok. Tak boleh aku kalau bawa bangkai, aku akan muntah. Nak pergi tengok juga. Muntah. Batal puasa. Samalah dalam kes ni. Okey, yang kelima, gila. Sekalipun satu lahzah dalam satu hari. Elok-elok tengah puasa, hilang akal. Walaupun satu saat. Afsal, tadi kau gila ke jam? Contoh itu. Walaupun satu saat, batal. 6. Pitam sepanjang hari dari terbit fajar hingga masuk matahari. Batal juga. Dia pitam, maksudnya dia pengsan lah bahasa kita. Daripada sebelum subuh, dia sedar lepas maghrib. Maka batal puasa. Sedangkan dia berpuasa. Memang dia puasa pun tak makan, pengsan. Tapi tak sah puasa. Kecuali dia jaga walaupun satu saat, maka sah. Contohnya, pukul 5 dia pengsan, pukul 1 tengah hari dia telit. Aku pengsan ke tadi? Pengsan balik. Sedar-sedar lepas maghrib. Sah puasa dia. Dia kena sedar walaupun satu saat. Ini dia tulis ini pitam, maksud pengsan sepanjang hari daripada maghrib sampai, daripada subuh sampai maghrib. Langsung tak sedar. Memang puasa pun. Tapi tak sah ataupun wajib qada. Yang ketujuh, berbuka. Makan minum memang batal lah. Berbuka ada dua makna. Apa ni? Dengan laju-laju ni. Berbuka ada dua makna. Berbuka maksudnya buka puasa, makan minum sebelum maghrib, batal. Yang kedua, dia niat nak berbuka, maka batal. Apa maksud niat nak berbuka? Contohnya, dia pukul 7 suku. Dia buka TV, bunyi azan. Maka dia niat nak berbuka, makan. Lepas dia makan kurma 7 suku. Tiba-tiba kawan dia ataupun anak dia, kalau tu isteri ke siapa bagi tahu, bang, ini Kuantan lah, itu KL TV. 2 minit beza. Dia makan tadi niat buka. Maka batal puasa. Sebab dia dah telan, maka batal puasa. Soalan, berdosa ke tidak? Nak tahu berdosa ke tidak? Tanya, sengaja tak? Tak sengaja, tak berdosa. Tu je. Sengaja, berdosa. Tak sengaja, tak berdosa. Qada tetap wajib qada. Dia ada beza dengan hari pertama, hari kedua puasa, haus sangat, masuk rumah, buka peti ais, gok. Alamak, lupa. Hari ni puasa. Itu dia niat buka puasa? Tak, sebab tu rezeki namanya. Nampak beza tu? Nampak tak perbezaan? Sebab ada orang dia campur sama dua-dua tadi tu. Dia kata, aku tak sengaja buka puasa makan kurma tadi. Kawan dia letak ringtone ataupun kalau maghrib tu bunyi azan kan kuat. Padahal dia setting bukan setting Kuantan, dia setting tempat lain. Contoh gitu. Dia dah standby, dia tengok dah lagi 2-3 minit ni. Dia pun standby je, tangan kat sini. Lapar ni.
Tiba-tiba kawan dia bunyi, Allahu Akbar, bunyi telefon. Dia pun, puak, telan. Kau kata, weh, aku setting terlupa nak tukar ni. Lagi 2 minit, lagi 1 minit. Tak apa, tak batal kerana tak sengaja. Silap faham. Batal, bukan tak batal. Habis tu kalau makan, minum makan lagi. Minum, lepas tu makan nasi kandar. Hari pertama puasa, hari kedua puasa. Biasa jadi hari pertama, hari kedua je. Makan nasi kandar lagi. Nasi kandar ada mana pula siang-siang? Tak logik contoh tu. Makan biskut. Cicah biskut. Minum air. Kenyang. Alhamdulillah. Hari ni Ramadan. Hari ni aku puasa. Rezeki. Tak batal. Sebab dia mana ada niat nak buka puasa? Dia tak ingat pun dia puasa. Yang tadi dia ingat aku puasa. Sekarang aku nak buka. Cuma yang tersilap timing. Sepatutnya lagi 2 minit. Aku salah dengar. Aku buka puasa sekarang. Tapi memang dia niat nak buka. Sebab tu batal. Cuma berdosa ke tak? Macam tadi lah. Sengaja ke? Tak sengaja. Cepat sangat. Puak. Bunyi azan puak. Rupanya azan daripada telefon orang. Maka batal puasa kerana dah telan. Tapi tak berdosa kerana tak sengaja. Nampak dua perbezaan. Jangan campur dua perbezaan ni. Yang tadi tak sedar dia sedang berpuasa, tak ingat dia makan walaupun kenyang, walaupun banyak dia makan, tetap juga puasanya tak batal. Istilah dia panggil rezeki. Allah nak bagi rezeki. Rezeki. Yang ke-8 murtad. Tak payah cerita panjang lah. Orang yang Islam puasa tiba murtad, maka batal puasa. Yang ke-9 termasuk ke-10 sekali, iaitu datang haid atau nifas. Sekalipun selepas gugur. Haid nifas dulu. Datang haid. Bab ni kena ngaji panjang lah sikit bab ni. Saya cakap secara ringkas sajalah. Dia sedang berpuasa, tiba-tiba datang darah haid. Datang darah terus batal puasa. Kita tahu haid adalah sekurang-kurang 24 jam sehari semalam. Sedangkan darah keluar baru 1 jam, baru 1 minit, baru 1 jam, batal, tetap batal dah. Jika darah tu berterusan sehingga 24 jam, maka betul lah darah tu darah haid, maka batal tu tetaplah batal puasa dia. Habis kalau darah tu berhenti, sejam berhenti. Darah yang keluar siang Ramadan 1 jam, tu darah istiadah, tu bukan darah haid. Tu istiadah sebab haid sekurang-kurang 24 jam. Walaupun begitu, keluar darah, batal puasa. Orang yang tak pernah ngaji haid, dia tak tahu benda, kata. Benda ni. Saya ulang balik. Jika darah haid tu keluar sedang berpuasa, keluar berterusan 7-8 hari, maka batal lah puasa. Yang hari yang dia puasa tu. Itu semua orang tahu. Dan kita semua tahu haid sekurang-kurang 24 jam. Entah macam mana, sedang dia berpuasa, darah keluar. Bila darah keluar baru sejam, batal dah puasa. Tiba-tiba lepas sejam darah tu berhenti. Sejam. Puasa tetap batal. Kenapa? Kerana dia boleh bergabung nanti campur-campur dalam masa 15 hari selama 24 jam. Itu saya tak cerita panjang lah. Nganga aja buat apa. Jadi senang cerita, datang darah. Jika darah itu berkemungkinan boleh jadi haid, maka batal puasa walaupun tak cukup 24 jam lagi. Cuma ada sedikit hukum di sini. Jika dia sedang berpuasa kemudian keluar darah, maka batal puasa. Kena ajar anak isteri ni, batal puasa. Adakah dia wajib makan? Tak wajib makan. Adakah dia wajib tak makan? Tak makan tu maksud imsak, tak makan. Mana boleh dah batal. Pula wajib tak makan kan? Okey, dua-dua tak wajib. Tak wajib makan sebab dah batal ni. Berpuasa, dah sahur siap, pukul 1 keluar darah haid. Adakah wajib makan? Tak wajib, tapi puasa dah batal. Adakah wajib tak makan? Adakah tak boleh makan? Boleh. Tak ada masalah kalau nak makan. Cuma jika dia makan, memang dia tak, memang dah batal pun, memang tak sah pun puasa dia. Jika dia makan, perempuan haid tadi, jika haid yang keluar di siang Ramadan, jika dia makan, makanlah, kenyang. Jika dia tak makan, lapar dan tak dapat apa-apa, tak dapat pahala, tak dapat apa-apa pun. Makan pun tak dapat apa, tak makan pun tak dapat apa. Ataupun makan dapat kenyang, tak makan tak dapat apa. Kenapa saya cerita benda ni? Saya nak cerita yang dia sebaliknya. Jika dia tidak berpuasa, yang tadi dia sedang berpuasa keluar darah, ini dia memang tidak berpuasa, maknanya darah memang dah keluar daripada beberapa hari-hari dah. Kemudian tak puasa lah, waktu subuh, waktu sahur ada darah lagi, sehinggalah pukul 1 tengah hari kata lagi tu, darah berhenti. Nampak? Terbalik. Yang tadi sedang berpuasa, pukul 1 darah keluar, maka batal. Yang ni memang dah tak puasa sebab ada darah, kemudian darah berhenti. Bila ni? Pukul 1 darah berhenti. Okay. Adakah
wajib makan? Memang dia tak puasa pun. Adakah wajib tak makan? Maksudnya tak boleh makan sebab tadi memang tak puasa tapi dah berhenti tak boleh makan lah. Adakah gitu? Tidak juga. Makan pun boleh, tak makan pun boleh. Sama lah. Sedang berpuasa, keluar darah. Boleh makan dan boleh tak makan. Makan pun tak dapat pahala, tak makan pun tak dapat pahala. Tapi puasa memang dah batal. Itu kalau sedang berpuasa. Kalau memang tak puasa. Tak puasa, lepas subuh tak puasa sebab ada haid sehingga pukul 1 berhenti darah. Jika dia makan, memang dia tak puasa. Betul dia makan. Jika tak makan, dapat pahala. Kat situ je nak bagi tahu panjang-panjang cerita. Tak makan tu bukan niat puasa. Nak puasa apa, dia memang tak puasa. Cuma dia istilah dia panggil sunat imsak. Istilah dia panggil. Sunat imsak tu apa? Sunat menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Walaupun puasa dah batal. Apabila tak berpuasa kerana haid, tiba-tiba darah berhenti di siang Ramadan, dia sunat imsak. Apa dia? Dia sunat untuk tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bukan kata dia puasa, dia memang tak puasa pun. Jika dia menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, konon-konon macam puasa, tak makan, tak minum semualah, maka dapat pahala. Puasa kena qada, puasa memang tak sah pun, kan dia tak puasa. Jadi bagi perempuan yang berhenti haidnya, bagi perempuan yang kering haidnya di siang Ramadan, maka pesan tak payah makanlah, dapat pahala free. Pahala qada kena qada, dapat pahala tak payah makanlah. Kata makan maghrib nanti, masa buka puasa ni kita makan sama-sama. Kerana apa gitu? Kerana pada mazhab Hanafi, siapa makan berdosa. Mazhab lain, walaupun dia tak berpuasa, kering aja, dah kering dah, makan berdosa. Sebab Ramadan, siang Ramadan, makan berdosa. Kita mazhab Syafi'i, tak berdosa. Sebab tu meraihkan mazhab Hanafi. Meraihkan mazhab Hanafi. Habis. Yang ke-10 beranak. Beranak pun batal puasa. Tak payah cerita panjang Habis juga. Serta juga. Beranak batal lah puasa. Serta yang ada basahnya. Selesai. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Kita jumpa tengah-tengah puasa nanti subuh Kita sudah dengan tasbih kafarah.